pada ibu adalah Quran terjemahan dan juga mustawa 1 dan mustawa 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Haji Nasir, masya-Allah. Okey. Ayat pertama surah Al-Insan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الله العظيم. Ibu ayah saya nak tanya ayat pertama kan. Ni kita latihan ni, ulang kaji surah ni. Ayat pertama surah Al-Insan, ada tak fi'il mudhari'? Kalau ada berapa? Ada berapa fi'il mudhari' dalam surah Al-Insan? Ada. Tapi ada berapa? Komen terus sekarang. Tapi jangan beritahu jawapannya. Saya tanya berapa je? 1 ke, 2 ke, 3 ke? Ada berapa fi'il mudhari' dalam surah Al-Insan ayat pertama? Cuba ibu tengok betul-betul. Ibu Kukalsum 1. Betul ke ibu? Ibu tengok betul-betul. Okey. Ibu lain? Ibu Salma pun 1. Ya ke? Tengok betul-betul. Fi'il mudhari' saja. Fi'il mudhari' saja ada berapa? Yang lain ibu takut ke? Ke tak yakin? Ibu Bahriah 1 lagi. Ibu Sa'idah okey. Kira maksudnya semua jawab 1 lah ni. Tak ada yang jawab 2 ya. Semua 1. Haji Nasir pun 1. Okey. Jawapannya ibu. Jawapannya 1 betul. Jawapannya 1 saja. Okey, baru ibu-ibu bagi tahu dekat mana? Mana fi'il mudhari'? Pada kalimah yakun, betul. Pada kalimah yakun Haji Nasir Ibu-ibu semua pada kalimah yakun. Lam yakun, yakun tu adalah fi'il mudhari'. Okey. Jadi ibu ayah, dalam ayat pertama surah Al-Insan, 1 saja fi'il mudhari' iaitu yakun. Soalan saya seterusnya, dari mana ibu ayah boleh kata kalimah yakun itu fi'il mudhari'? Apa dalil ibu-ibu, ayah-ayah yang mengatakan kalimah yakun itu fi'il mudhari'? Berikan 2 dalil kat sini. Yang mengatakan yakun adalah fi'il mudhari'. Berikan 2 dalil. Sebut kedua-duanya sekali. Ibu-ibu yang tak tahu tak apa, nanti salin. Siapa jawab, ibu salin daripada siapa-siapa yang jawab dan betul lah. Apa dia 2? Apa dia 2 tanda itu adalah fi'il mudhari'? Ka'azlina dimulai dengan ya, diakhiri dengan nun, itu tak tepat, salah. Dimulai dengan ya tu dah betul dah, tapi diakhiri dengan nun tu tak betul. Lagi ibu lain? Ibu Nursiah, okey betul. Jawapan Ibu Nursiah betul ibu ya. Ibu-ibu semua jawapan Ibu Nursiah betul. Dimulakan dengan ya. Okay, pertama sekali dia dimulakan dengan ya. Okey. Dan satu lagi apa? Satu lagi ada lam sebelumnya. Okey. Ibu ayah, fi'il mudhari', antara tanda fi'il mudhari' adalah ia dimulai dengan salah satu daripada huruf mudhara'ah. Dan kita ulang kaji tahu ibu. Huruf mudhara'ah nama dia. Okey, huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah ada berapa? Ada 4. Maka ibu ayah, fi'il mudhari' mesti dimulai sama ada dengan huruf ya, ataupun dimulai dengan huruf ta, ataupun dengan huruf hamzah, ataupun dengan huruf nun. Maka kalimah yakun adalah fi'il mudhari' kerana dimulai dengan salah satu daripada 4 huruf tadi, iaitu ya, ta, hamzah ataupun nun. Itu pertama. Yang kedua ibu ayah, kenapa dia fi'il mudhari'? Kerana dimulai dengan lam, mim, lam. Jadi kalau ibu ayah jumpa dalam Al-Quran ibu ayah, bila jumpa sahaja kalimah yang dimulai dengan lam sebelumnya, maka kalimah itu adalah kalimah fi'il mudhari'. Okey. Ibu ayah, untuk fi'il mudhari' ini
Ibu ayah akan bagi yang intake ke-7 yang baru pagi tadi saya berikan pelajaran pertama. Ibu ayah akan belajar nanti dalam pelajaran yang ketiga. Contoh dalam ni ada Ibu Ainon dan beberapa yang lain. Termasuk Tuan Haji Nasir tadi. Akan belajar dalam pelajaran yang ketiga insya-Allah. Okey, kali ini kita dengar saja dulu. Jadi apa yang ibu semua kena tahu? Fi'il mudhari' di antara tanda dia fi'il mudhari' mestilah dimulai dengan salah satu daripada 4 huruf yang dipanggil huruf mudhara'ah, iaitu huruf ya, huruf ta, huruf hamzah dan juga huruf nun. Dan alamat kedua di sini kenapa dia fi'il mudhari'? Yakun itu fi'il mudhari' kerana ada lam sebelumnya. Maka ibu ayah kita buka sikit lagi. Ni kita panggil fi'il naqisah. Kita tak belajar lagi fi'il naqisah. Cuma kita fi'il naqisah ni dia ada fi'il madhi, fi'il mudhari' dia. Nampak? Kana fi'il madhinya, mudhari'nya yakunu. Mudhari'nya yakunu. Bila masuk lam dia jadi lam yakun. Tapi kita tak bincangkan macam mana nun tu boleh mati Ustaz. Itu kita tak bincangkan pada kuliah yang kali ni. Belum sesuai lagi. Tunggu kita betul-betul masuk perbahasan lam. Ibu-ibu dalam kita masuk perbahasan lam nanti baru saya terangkan dengan detail insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Zainab binti Kadir. Masya-Allah Ibu ya. Kita teruskan Ibu ya. Tengok pula pada ayat yang kedua. Ayat kedua. Nampak separuh je. Nampak ke mana? Mata je. Mulut tak nampak. Ibu boleh nampak muka saya sempurna tak? Oh, Ibu Zainab nampak tak? Ibu Haji Nasir nampak sempurna. Ibu Asimah nampak penuh. Mungkin Ibu Zainab punya solution tu kot nampak lain. Sampai nampak sempurna ni. Alhamdulillah. Okey dah nampak. Okey Ibu Zainab okey dah insya-Allah. Ibu nampak macam siapa? Saya insya-Allah ya, jelas ya. Bukan muka Rami Ishak ya. Ustaz Kamil tau. Okey. Ibu yang dirahmati Allah Taala teruskan ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sadaqallahul azim. Ibu ayah sekarang ni saya nak tanya Ibu ayah, saya nak buka dua-dua, madhi dan mudhari'. Ibu ayah sebutkan ada berapa fi'il madhi, ada berapa fi'il mudhari'. Tengok betul-betul Ibu ayah, tengok betul-betul. Ada berapa fi'il madhi, ada berapa fi'il mudhari'. Ada berapa fi'il madhi, berapa fi'il mudhari' itu. Haji Nasir satu mudhari', dua fi'il madhi. Okey. Bagaimana ibu-ibu lain? Kita jawab macam ni dulu. Jangan bagi tahu fi'ilnya. Jawab bagi macam ni dulu. Macam Haji Nasir jawab. Haji Nasir punya jawapan satu mudhari', dua fi'il madhi. Sama ke dengan ibu-ibu lain? Kalau lain kongsikan apa jawapan ibu. Haji Nasir pun boleh ubah jawapan ya kalau rasa salah. Maaflah ibu ayah, saya dekat Banting ni. Lepas ni ada kerja sikit, ada urusan sikit. Saya berhenti tepi jalan ni. Berhenti tepi jalan. Ibu ayah boleh tengok. Tepi jalan. Tepi jalan besar ni. Ibu ayah lagi? Ibu Fuziah sama ya? Sama. Kira samalah yang lain. Ibu Asimah pun sama. Okey. Satu mudhari', dua madhi ya. Okey, tak apa. Sekarang ni cuba Ibu Salmah pun sama. Ibu Salmah dua madhi, satu mudhari'. Samalah tu. Okey, jawapannya betul. Ada dua fi'il madhi dan satu fi'il mudhari'. Siapa yang nak jawab tapi takut-takut, tiba-tiba betul jawapannya, senyumlah ibu ya. Masya-Allah. Okey, Ibu
Ibu Ayah sebutkan fi'il mudhari' dulu. Mana fi'il mudhari'nya Ibu Ayah? Mana fi'il mudhari'nya? Kalau ibu kata satu fi'il mudhari', mana fi'il mudhari'nya? Okey, Haji Nasir kata tadi Haji Nasir kata fi'il mudhari' satu saja, tapi Haji Nasir bagi dua. Macam mana tu? Surah Al-Insan, surah Al-Insan Ibu ya. Tak, soalan saya Haji Nasir, berikan fi'il mudhari' tadi. Soalan saya fi'il mudhari', berikan fi'il mudhari' tu mana kalimahnya? Fi'il mudhari' lagi kita bincang. Betul, nabtalihi. Okey Haji Nasir betul ya. Nabtalihi, Ibu Fuzia betul ya. Sebenarnya itu pun tak tepat. Ada sikit silap, sikit je silap. Haji Nasir dan Ibu Fuzia sikit silap. Cuba siapa boleh betulkan? Sikit je silap. Siapa nak betulkan? Okey, tak ada ya? Tak ada, okey saya buat. Ibu Ayah, nabtalihi. Ibu Fuzia sikit apa ni tadi terlebih, ini terkurang. Okey, nabtali saja. Okey, nabtali saja. Nabtali begitu. Dia daripada fi'il madhinya ibtala. Okey, bagi saya tulis Ibu ya. Ibtala. Okey. Fi'il mudhari'nya yabtali. Masdarnya apa? Masdar. Okey, masdarnya saya tulis ya. Macam ni. Ibtala yabtali ibtilaan. Ibtilaan. Jadi Ibu Ayah, ibtala yabtali ibtilaan. Itu fi'ilnya. Tadi kita kata fi'il mudhari' kan? Sebelum itu Ibu Ayah tengok ya. Ibtala yabtali ibtilaan asal datang daripada perkataan bala. Bala ni maksudnya menguji ataupun ujian. Jadi Ibu Ayah, kalau yabtali fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia menguji. Okey. Ibu Ayah, kalau kami uji, ya tukar pada nun, nabtali. Cuba Ibu Ayah tengok terjemah Ibu Ayah apa dia? Nabtali. Apa terjemah nabtali? Terjemah nabtali saja, apa dia? Nampak? Kami mengujinya tu hi tu tadi. Perbuatannya menguji saja. Kami menguji. Kami tetap menguji. Kami menguji. Jadi tu kita kata dunia ni darul ibtila. Dunia ni dunia darul ibtila. Dunia ni adalah tempat ujian. Pasal itulah Ibu Ayah, ujian boleh dipanggil imtihan dalam bahasa Arab. Imtihan. Saya tulis ya. Dalam bahasa Arab ujian boleh kita panggil imtihan. Apa lagi? Ikhtibar. Apa lagi? Ibtila tadi. Ni. Ni di antara 3 kalimah memberi makna ujian dalam bahasa Arab. Imtihan. Ya, imtihan ni daripada perkataan mihnah. Segala mihnah dunia. Mihnah tu ujian. Ataupun ikhtibar pun ujian juga. Ataupun ibtila pun ujian juga. Jadi Ibu Ayah, ibtila tu masdarnya. Fi'il madhinya ibtala, mudhari'nya yabtali. Kan? Ini kita tak belajar lagi babnya. Ni bab ifti'al. Ibu-ibu Ayah akan belajar dalam surah Al-Miftahi peringkat kedua insya-Allah. Peringkat kedua saya baru berikan setakat ini syarah untuk pelajaran pertama saja dulu. Mahirkan dulu, dengar betul-betul dan kita akan dalam kuliah-kuliah ibu-ibu akan dengar syarahan dan akan faham menguasai fi'il madhi melalui situ insya-Allah. Ya? Okey. Jadi boleh nampak ya, nabtali itu satu contoh fi'il mudhari'. Sekarang soalan saya, apa dalil itu fi'il mudhari'? Apakah dalil yang mengatakan nabtali itu fi'il mudhari'? Berikan dalilnya Ibu ya. Apa alamat dia? Betul Haji Nasir, ada nun, itu saja.
Ada apa lamanya ibu ayah? Ada nun di depan. Dimulakan dengan nun. Cuma ibu ayah jangan ingat jumpa apa saja kalimah yang didahului dengan ya, didahului dengan ta, didahului dengan hamzah ataupun didahului dengan nun. Jangan kita ingat mula saja dengan ya, dengan ta, dengan hamzah, dengan nun automatik fi'il mudhari'. Jangan faham macam tu pula. Tapi fi'il mudhari' mesti dimulakan dengan salah satu daripada 4 huruf tadi. Okey. Tengok pula dua fi'il madhi yang ada. Yang pertama pada kalimah apa ibu ayah? Pada kalimah khalaqna. Khalaqa dan ja'ala. Betul Ibu Fuziah ya. Tengok dulu khalaqna ibu ayah. Dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhinya khalaqa. Mudhari'nya yakhluqu. Khalaqa yakhluqu. Masdarnya khalqan. Isim fa'ilnya khaliqun. Okey. Kemudian saya berikan fi'il madhi majhulnya ya. Sekejap ya. Sorry saya tulis ni goyang-goyang ni pasal pemegang dia ni tak adalah kuat sangat kan. Sekejap ya. Okey. Okey, boleh tengok. Saya tulis ya. Fi'il madhinya khalaqa. Mudhari'nya yakhluqu. Ibu ayah dalam kita punya pengajian Surah Al-Miftahi peringkat pertama, sulasi mujarrad ibu ayah, ada 6 bab kan? Ada 6 bab. Khalaqa yakhluqu, apa nama babnya ibu ayah? Nama babnya adalah bab fa'ala yaf'ulu. Ibu ayah akan belajar bab fa'ala yaf'ulu dalam pelajaran ke-10. Yang belum belajar lagi ataupun yang dah belajar untuk ulang kaji pelajaran yang ke-10. Ibu ayah kena dengar balik pelajaran ke-10 sulasi mujarrad tu bab fa'ala yaf'ulu. Okey? Isim masdarnya khalqan. Isim fa'ilnya khaliq, fa'il. Saya dah cakap pada ibu ayah, kita ulang kaji. Bila fi'il madhinya 3 huruf, kha, la, qa 3 huruf, maka isim fa'ilnya mesti datang atas wazan fa'il juga. Maka khalaqa mesti isim fa'ilnya yang mencipta khaliqun. Bukankah Allah Ta'ala itu yang mencipta, ya, yang pencipta? Allah Ta'ala adalah pencipta, maka Allah Ta'ala disebut khaliq. Okey, tengok pula fi'il majhulnya ibu ayah. Fi'il madhi majhul khuliqa, telah dicipta. Fi'il mudhari' majhul yukhlaqu. Masdarnya khalqan, isim maf'ulnya makhluqun. Okey, maka kita faham bila kata isim maf'ul yang di. Khalaqa itu cipta. Khaliqun yang mencipta. Makhluqun yang dicipta. Maka ibu ayah kita ni khaliq ke makhluk? Kita adalah makhluk. Kita adalah yang dicipta. Makhluk ni adalah isim maf'ul. Maka ibu ayah saya ulang balik. Khalaqna fi'il madhi. Khalaqna fi'il madhi. Ibu ayah khalaqna fi'il madhi kotak yang keberapa ibu ayah? Kalau kita tasrif, kotak keberapa khalaqna tu? Kami telah mencipta. Kotak 14 ibu betul. Okey. Ibu ayah, cuba siapa yang dah tahu tak payah buka. Siapa yang tak ingat buka. Buka nota mustawa 1. Siapa yang dah print out ataupun yang memang ada, buka mustawa 1 nota 14 sekarang. Siapa yang tak ada lagi, ibu-ibu sila print dan print color dan lepas tu boleh rujuk ketika mana kita punya kelas. Okey ibu ayah, dalam rumus fi'il madhi mustawa 1 nota 14 yang saya kata nota tambahan itu kan. Tengok kotak 14 tambah nun alif di belakang. Maknanya kalau fi'il madhi ataupun past tense dalam bahasa Arab, kalau kita nak bagi makna kami, tambah nun alif di belakang. Tu kalau fi'il madhinya. Tapi kalau fi'il mudhari' nak bagi makna kami, mulakan dengan nun.
Contoh macam ni, khalaqna, asalnya khalaqa, telah mencipta. Khalaqa, dia telah mencipta. Tapi kalau kita nak tukar kepada makna kami telah mencipta, kena tambah nun alif di belakang dan huruf qaf dimatikan. Khalaqna, kami telah mencipta. Tapi kalau kami sedang ataupun akan mencipta, gunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kalau kita nak mulakan kami, mulakan dengan nun. Yakhluqu jadi nakhluqu. Okey, alhamdulillah. Kemudian yang kedua ibu ayah, faja'alnahu. Ja'alna, kalimah ja'alna. Daripada fi'il madhinya ja'ala, mudhari'nya yaj'alu. Okey. Ja'ala yaj'alu. Nak saya tanya ibu ayah, kalimah ja'ala ataupun yang keluar daripada kalimah ja'ala, tak kira ja'alna ke, ja'alu ke, ja'altum ke, banyak tak ibu ayah jumpa dalam Quran fi'il daripada ja'ala? Banyak ke tidak? Biasa tak baca Quran jumpa? Biasa ke tak biasa jumpa? Biasa, bahkan sangat biasa, sangat banyak ibu kan? Banyak jumpa. Kalimah ja'ala ni terutama kalimah ja'alna banyak jumpa dalam Quran. Maka tak dapat tidak ibu ayah, kita kena tahu ja'ala tu maknanya apa. Dan bila kita tahu ja'ala tu maknanya apa, kita kena tahu dia ni fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, begitu. Okey. Ibu ayah, maka ja'alna fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Ja'alna fi'il madhi. Ja'alna fi'il madhi. Soalan saya, kenapa kita tak boleh kata dia fi'il mudhari'? Kenapa kita tak kata ja'alna itu fi'il mudhari'? Mudah saja soalan. Ni kena macam soalan lisan lah ibu ayah. Kenapa ja'alna bukan fi'il mudhari'? Kenapa? Cuba ibu jawab ibu. Kenapa ja'alna bukan fi'il mudhari'? Betul ibu Hashimah, itu adalah jawapannya kerana tiada huruf mudhara'ah. Senang saja. Dia fi'il tapi dia bukan fi'il mudhari'. Kenapa ustaz tak boleh jadi fi'il mudhari'? Kerana tidak ada tanda fi'il mudhari'. Dan tanda terbesar yang wajib ada, asalkan dia fi'il mudhari', yang wajib ada padanya adalah mesti ada salah satu daripada 4 huruf mudhara'ah. Tiba-tiba tidak ada. Huruf mudhara'ah ya, ta, hamzah, nun. Tiba-tiba dia dimulakan dengan jim. Jim tak tersenarai sebagai salah satu huruf mudhara'ah, maka tak terpakai. Dia bukan fi'il mudhari', dia adalah fi'il madhi. Maka ibu faja'alnahu, ja'alna tu yang fi'il madhinya. InsyaAllah ibu ayah ya. Okey. Untuk ayat 2 jelas tak ibu ayah? Ketiga-tiga fi'il tadi jelas tak? Kita ulang kaji ni, jelas tak? Ada tak ibu-ibu yang tak jelas pada mana-mana bahagian yang nak saya ulang sekejap? Bagi tahu nak ulang yang mana. Jangan ulang semua, ulang yang mana yang ibu tak faham. Saya ulang balik insya-Allah. Okey ibu, silakan ibu insya-Allah. Moga dimudahkan urusan ibu ya, diberkati masa ibu, alhamdulillah insya-Allah. Terima kasih banyak ibu. Ibu lain macam mana? Tak ada soalan ya? Okay, kita teruskan insyaAllah. Kita teruskan. Okay. Ibu ayah tengok. Ini best ni. Ini best ni. Ayat 3 ni ada benda penting. Kaedah ni penting. Okay. Ibu tengok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Sadaqallahul azim. Okey ibu ayah, saya terus bagilah. Kita tengok pada kalimah hadaina, syakira,
dan juga kalimah kafura. Kafura. Kita tengok ni sekejap insya-Allah. Tengok pada hadaina dulu. Hadaina. Buaya, cara kita nak tahu itu kalimah asal, apa huruf-huruf asalnya, kita nak tahu, kita kena tahu itu fi'il apa dulu. Maka ibu tengok hadaina fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Agak-agak ibu. Fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Fi'il madhi. Okey, fi'il madhi. Dalam kalimah hadaina di sini, ibu-ibu, ayah, nampak apa yang ditambah? Apa yang ditambah di belakang fi'il madhi tu? Ditambah apa? Bukan hu, lain-lain. Ya, pada fi'il madhi tu, fi'il madhi tu sendiri. Apa yang ditambah pada fi'il madhi tu? Tamarbutah ibu. Contohnya zahaba, kalau kami pergi zahabna ditambah na. Zahabu ditambah waw alif. Di sini apa yang tambah ni pada kalimah hadaina? Ka azrina nun saja. Nun alif ibu jawapannya, nun alif. Kalau ibu jawab nun saja salah. Kalau na, Ibu Siti jawab na betul, tapi saya nak betul apa? Nun alif. Nun alif. Okey ibu ya. Saya nak jelas nun alif. Jadi okey ibu-ibu yang nampak macam ni. Nampak saya jarakkan. Okey. Maksudnya nun alif belakang tu tambahan. Bermakna asal hurufnya apa? Asal hurufnya ha, dal dengan ya. Tu asal hurufnya. Ha, dal dengan ya. Tu asal hurufnya. Maka ibu ayah daripada ha, dal dengan ya, apa perkataan yang ibu-ibu ayah biasa dengar daripada ha, dal, ya ni? Hidayah. Lagi ibu satu lagi. Hidayah tu apa maksud hidayah ibu? Hidayah ataupun huda. Apa dia maksud hidayah ataupun huda? Apa maksudnya? Apa dia maksud hidayah ataupun huda? Petunjuk, betul, petunjuk. Okey. Jadi kita tahu ha, dal dengan ya ada makna petunjuk. Dan bila dia fi'il madhi tambah telah memberi petunjuk. Tapi untuk datangkan makna kami pada fi'il madhi, huruf asal ha, dal, ya tu tambah pula nun alif di belakang. Maka kami telah memberi petunjuk. Betul tak? Apa terjemah ibu ayah hadaina? Apa terjemah hadaina saja? Kami telah memberi petunjuk kan? Apa terjemah ibu ayah? Hadaina saja. Apa? Kami telah menunjukkan, betul? Menunjukkan boleh, memberi petunjuk boleh. Kami tunjuki boleh. Ibu nampak ya? Kepelbagaian terjemah daripada Quran terjemah masing-masing. Tapi maknanya tetap sama. Kami telah menunjukkan dia. Okey. Kami tunjuki, kami telah beri petunjuk. Semuanya maknanya sama. Yang penting ada makna kami. Kenapa kami? Kerana nun alif di belakang. Ada nun alif di belakang pada fi'il madhi memberi makna kami. Okey ibu ya. Jadi saya bagikan fi'ilnya. Fi'ilnya adalah fi'il madhinya hada, mudhari'nya yahdi. Yahdi, masdarnya hidayah. Hidayatan. Kalau isim fa'ilnya hadin begini. Nampak tak saya begini? Hadin. Ustaz, hadin ke hadi? Mana betul ni? Okey. Ibu ayah hada, mudhari'nya yahdi, masdarnya hidayah boleh ataupun huda pun boleh. Isim fa'il, orang yang memberi petunjuk ataupun orang yang mendapat petunjuk. Duduk boleh. Orang yang memberi petunjuk boleh. Orang yang memberi petunjuk lah, memberi petunjuk. Orang yang menunjukkan jalan, dipanggil hadin. Ustaz kata hadi tu, itu kalau ada alif lam, dia jadi al-hadi begini. Kalau tak ada alif lam, hadin begitu. Asalnya hadiyun. Ibu ayah mana mudah sebut? Hadiyun ke hadin? Mana mudah sebut? Hadiyun ke hadin? Pertama ke kedua? Kalau tak ada alif lam lah. Kalau tak ada alif lam, asalnya hadiyun. Tapi mana mudah sebut? Hadiyun ke hadin?
Ustaz sama je Ustaz, macam sama je. Ibu Zabidah, hadiyun lagi mudah ya. Haji Nasir, hadin. Soalan saya ibu ayah, asalnya hadiyun, isim fa'ilnya fa'ilun, hadiyun. Tapi mana mudah? Hadiyun yang pertama ataupun hadin yang kedua? Pertama ke kedua yang mudah? Jawapannya kedua. Jawapannya yang kedua. Okey. Jadi ibu ayah, bila tidak ada alif lam, isim fa'ilnya daripada hada tadi jadi hadin. Itu kita belajar nanti. Kita akan belajar dalam dalam sorof hujung peringkat kedua ataupun masuk peringkat ketiga nanti insya-Allah. Step by step. Cuma kalau tambah alif lam dia jadi al-hadi panjang. Itu nama orang hadi-hadi kan, contoh. Jadi al-hadi ada alif lam. Okey. Balik kat sini. Jadi kalimah hadaina fi'il apa ibu ayah? Kita kena buka. Fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi kotak ke berapa tu? Kotak ke 14. Fi'il madhi dia sulasi mujarrad ke ataupun sulasi mazid fi tambah huruf sulasi mujarrad. So, apa huruf asalnya? Ha, dal dengan ya. Okey, macam itulah kita setiap kalimah tu, setiap kalimah dalam bahasa Arab ibu ayah tak dapat tidak, kita kena buka semua ni. Dia fi'il apa? Kalau fi'il dia pertama sekali buka, dia ni isim ke? Fi'il ke? Huruf ke? Oh, dia fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi ke? Fi'il mudhari' ke? Fi'il amar ke? Oh, dia fi'il madhi. Fi'il madhi ada 14 kotak. Dia kotak yang ke berapa? Oh, kotak yang ke 14. Kerana ada nun alif di belakang. Macam itulah cara kita belajar. Boleh ibu ayah? Jadi inna hadainahu, kemudian baru kita cari. Kami ni siapa kami? Kembali pada siapa kami ni? Kembali pada Allah Ta'ala. Buka pula, kenapa Allah Ta'ala gunakan kami sedangkan dia Maha Esa? Mengagungkan dirinya. Itu cara kita belajar. Step. Itu caranya. Tapi ibu ayah tak apalah belajar sekarang ni. Ya, ibu ayah belajar depan handphone saja. Saya pula bukan jenis garang mengajar kan. Dia ustaz-ustaz garang tu ibu, walaupun mengajar ibu ayah garang. Saya baik dapat saya tak garang. Kalau saya garang tak tahu macam mana, takut ibu belajar ya. Cuma masa saya belajar dulu kat madrasah, memanglah kalau tak dapat jawabnya kena duduk ayam. Duduk ayam tu macam mana? Duduk tu macam duduk kerusi, kepala tunduk, tangan masuk kat bawah kangkang tu pegang telinga. Tak apalah nak terbiah kan. Ibu Rusyati soalan bagus. Memang disebut hadai ke? Bukan. Asalnya hada. Dia macam ni bu. Hada begini. Tadi saya dah bagi tadi kan. Hada. Hada ni pun asalnya bukan hada. Asalnya hadaya. Asalnya begini bu. Hadaya. Hadaya. Fa'ala. Hadaya. Soalan Ibu Rusyati bagus. Cuma kita tak belajar lagi. Kita panggil mu'tal. Mu'tal ni kita belajar di hujung sorof al-miftahi peringkat kedua. Di hujung nanti insyaAllah. Tapi bila kita jumpa saja dalam Quran, saya akan terangkan supaya bila belajar nanti yang asal audio syarah tu nanti ibu-ibu dah biasa dengar. Oh, ini dipanggil mu'tal. Oh, ini dipanggil naqis. Oh, ini dipanggil ajwaf. Macam tu. Sekarang ni saya nak biasakan ibu-ibu dengar. Biasakan. Walaupun tak faham lagi, tak apa. Tak apa. Biasakan dengar dulu. Kan? Ibu-ibu ya, ayah bila bercakap dengan baby kecil, ibu ayah cakap, dah makan ke belum? Lapar ke? Anak ayah lapar ke? Padahal dia tak faham pun, dia baby lagi. Tapi kenapa kita cakap? Supaya dia biasa dengar dan nanti bila sampai masanya dia faham. Macam itulah caranya ibu ayah insyaAllah ya. Jadi Ibu Rusyati asalnya hadaya, fa'ala. Tapi payah nak sebut hadaya, orang Arab payah nak sebut. Maka orang Arab suka kalau macam tu dia tukar ya tu pada alif. Tu jadi hada. Tapi bila sampai kotak ke-6 sampai kotak 14, ya tu hidup balik. Ataupun ya tu nampak. Hadaina, hadaita, hadaituma, hadaitum, hadaiti, hadaituma, hadaitunna, hadaitu, hadaina, begini. Okey. Ibu yang jelas ya? Terus. Imma syakiran. Syakiran itu dia dalam keadaan nasab. Apa itu nasab Ustaz? Nasab ni biasanya isim tu dalam kita nasab dia baris atas. Dia baris atas.
tapi tak semestinya baris atas. Ini kita belajar dalam ilmu nahu. Ilmu nahu insya-Allah peringkat kedua mungkin belajar. Peringkat pertama ni tak belajar. Kita panggil i'rab. Kita tak belajar, sikit-sikit insya-Allah. Ya ibu ayah. Jadi tengok kalimah syakiran, kalau tak ada baris atas betul syakir saja. Syakir. Ibu ayah kalau tengok syakir, tiga huruf asalnya apa? Tiga huruf asalnya shin, kaf dengan ra kan. Kalimah syakiran ataupun syakir, tiga huruf asal adalah shin, kaf, ra. Ibu ayah daripada shin, kaf, ra, biasa kita dengar perkataan apa ibu ayah? Berapa? Syukur. Betul ibu. Apakah ada makna bersyukur? Kalau kita terjemah syukur apa ibu? Terjemah syukur. Apa terjemah syukur? Kalau bahasa kita ibu, berterima kasih. Betul ibu. Berterima kasih. Jadi ibu ayah, okey. Dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhinya syakara. Belum. Sebelum saya bincangkan tu, tadi saya kata syakir. Syakir tu bentuknya macam bentuk apa wazannya? Syakir. Apa wazannya? Timbangannya? Fa'il. Fa'il. Syakir. Maka syakir ni isim apa namanya ibu ya? Sama macam bunyinya. Fa'il. Maka kalau syakir apa nama isimnya ibu ya? Apa nama isimnya? Betul Ibu Hashimah, isim fa'il. Ibu Salmah kenapa Mazid? Ni syakir, syakir. Bukan syakaro, syakir. Isim fa'il. Isim fa'il Ibu Salmah ya. Ibu Salmah silap ya. Isim fa'il. Okey, ibu boleh semua betul masya-Allah. Okey ibu. Ibu cuba dengan saya sebut ya. Kalau isim fa'il, kalau kalimah itu isim fa'ilnya sama juga atas wazan fa'il, dia bukan mufa'il, bukan wazan muf'il, bukan mufa'il, sama. Fa'il juga, maka fi'il madhinya wajib berapa huruf? Kalau isim fa'ilnya atas wazan fa'il, fi'il madhinya wajib berapa huruf? 3 huruf juga, betul. 3 huruf. Maka ibu ayah, tadi apa asalnya? Shin, kaf, ra kan? Maka fi'il madhinya mesti macam ni. Mesti macam ni. Wajib macam ni. Shin, kaf, ra. Mesti macam tu. Okey. Cuma yang jadi persoalan ibu ayah, yang jadi persoalan kita adalah kalau fi'il madhi 3 huruf, kita panggil sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad ada 3 bentuk. Sama ada fa'ala, ainnya baris atas, ataupun fa'ula, ain baris depan, ataupun fa'ila, ain baris bawah. Okey ibu ayah. Ketika itu kita kena tengok pada kamus. Tengok kamus. Kamus tulis apa? Oh kamus tulis syakara. Oh maksudnya fi'il madhinya fa'ala. Fa'ala. Okey ibu ayah, kita belajar dalam mustawa 1. Ibu akan belajar pembahagian sulasi mujarrad dalam pelajaran 7 ya. Pelajaran 7. Kita dah belajar ibu ayah. Untuk fa'ala saja ada berapa jenis fi'il mudhari'nya? Fa'ala bagi pada berapa? Bergantung pada fi'il mudhari'nya bagi pada berapa? Fa'ala. Berapa bahagian pula fa'ala? Tiga juga ibu ayah. Sama ada fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu. Jadi ibu ayah, kita kena tengok kamus. Kalau dia kata syakara, okey tengok fi'il mudhari'nya apa? Yashkuru ke? Yashkaru ke? Yashkiru ke? Rupanya yashkuru. Saya munculkan mulut saya. Yashkuru. Maksudnya bersyukur. Syakara yashkuru. Bab fa'ala yaf'ulu. Bab fa'ala yaf'ulu. Begitu ibu ayah ya insya-Allah. Okey. Jadi ibu ayah syakara yashkuru masdarnya syukron. Syukron. Syukron maksudnya berterima kasih.
Orang yang berterima kasih dipanggil syakir. Syakir orang yang berterima kasih. Dia isim fa'il. Syakara telah berterima kasih. Masih ada telah. Pasal apa dia fi'il madhi, past tense. Syakara telah berterima kasih. Yashkuru sedang ataupun akan berterima kasih. Syukron terima kasih saja. Berterima kasih. Syakir orang yang berterima kasih. Sekarang ni Ibu Ayah cuba tengok Quran terjemah Ibu Ayah. Apa terjemah syakir? Apa terjemah syakir Ibu Ayah? Ibu saya dah bersyukur saja ke, ada tak orang yang sebelumnya? Tak ada ya? Nampak? Ibu call sama ada? Ibu Siti Jumarah ada, Ibu Nusiah ada, nampak tak orang yang bersyukur? Itu yang betul. Terjemah yang betul macam tu. Ataupun ada yang bersyukur pun boleh. Yang bersyukur, orang yang bersyukur. Okey. Ia bersyukur boleh Haji betul. Tapi lagi cantik Ibu Ayah tambah imma syakira, adakah ia orang yang bersyukur? Adakah ia orang yang bersyukur? Macam tu. Ya, imma tu sama ada ataupun adakah ia syakiran bersyukur ataupun orang yang bersyukur. Lagi tepat orang tu ada. Orang yang bersyukur. Jadi Ibu Ayah, kalau terjemah Ibu Ayah bersyukur saja, tidak ada orang yang, better tambah. Terjemah tu dah betul tapi kurang tepat. Datangkan isim fa'il punya terjemah tu, orang yang begitu. Boleh Ibu Ayah insya-Allah ya, tambah sendirilah. Ibu Ayah tambah sendiri insya-Allah. Okey, satu lagi last. Kalimah kafura, kafura. Ibu Ayah tengok ya. Kafura ni kita tak belajar lagi. Kita tak belajar lagi istilah kafura ni, bentuk kalimah tu kita belum belajar, tapi saya terangkan supaya jadi ilmu pada Ibu Ayah. Asalkan saya tak terangkan pun tak apa. Pasal apa? Kita tak belajar lagi, tak sampai lagi tajuk ni. Namanya sirah mubalaghah, berlebih-lebihan. Tak belajar lagi, tapi saya bagi pendedahan pada Ibu Ayah supaya Ibu Ayah terdedah dengan istilah-istilah begini. Ada beza. Kenapa ada Allah sebut kafir? Kenapa ini kafur pula? Apa dia beza di antara kafir dengan kafur? What is jangan buat saya cakap bahasa Inggeris pula kan. Apa dia beza di antara kafir dengan kafur? Ibu Ayah. Okey. Ibu Ayah, kalau saya kata kafir itu isim apa? Kafir isim apa tu tadi? Macam syakir. Kalau kafir isim apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Ibu Ayah yang tak yang baru join intake ke-7 ni, apa benda isim fa'il tu Ustaz? Mungkin ada yang dah pernah belajar, tapi yang tak pernah dengar janganlah takut pula. Apa benda pula fa'il ni, macam fail je. F-A-I-L macam fail aja. Aku takut gagal pula nanti belajar ni. Itu Ibu, fa'il sebutannya. Fa'il, bukan fail ya, fa'il. Ibu takut perkataan fa'il tu dalam bahasa Inggeris. Ibu Ayah, maka kafir isim fa'il. Macam saya kata tadi, kalau isim fa'il atas wazan ataupun timbangan fa'il, maka fi'il madhinya berapa huruf? Ibu Fuzia tulis, senang kita. 3 huruf ya. Maka apa fi'il madhinya tadi? 3 huruf. Ka, fa, ra begini. Kafara. Kita pun tengok kamus. Tengok kamus rupanya memang kafara, bukan kafura, bukan kafira, tapi kafara, fa'ala. Fa'ala. Okey, dah tahu fa'ala, mudhari'nya pula. Adakah mudhari'nya fa'ala yaf'alu ataupun yaf'ulu ataupun yaf'ilu? Adakah kafara yakfaru ataupun kafara yakfuru ataupun kafara yakfiru? Ternyata dia adalah kafara yakfuru. Yang mana Ibu Ayah kafara yakfuru, fa'ala yaf'ulu baris depan. Isim fa'alnya kafir. Tapi ini kafur. Ustaz, ini kafur. Ibu Ayah, kalau kafir ketika itu dia kufur pada Allah. Tapi kalau kafur, terjemahnya sentiasa, sangat kufur. Dia ada makna mubalaghah, berlebih-lebihan. Kafur ni sangat kufur. Ibu saya kenapa dengan ta? Ibu saya tertulis kot kan? Tak apa.
Ibu ayah, saya nak tanya ibu ayah apa terjemah kafura dalam Quran terjemah ibu ayah? Kafura. Apakah terjemahnya? Okey, ibu kalau sebut orang yang kafir, yang lain? Nampak tak Haji Nasir? Sangat kufur. Itulah terjemahnya ibu ayah. Sangat kufur macam Haji Nasir punya terjemah. Berlaku sangat kufur. Bukan kufur saja. Sangat kufur. Itu terjemah yang paling tepat. Sangat. Ada sangat. Pasal dia mubalaghah. Berlebih-lebihan dalam kekufuran. Kalau terjemah kufur engkar, betul dah. Orang yang engkar, orang kufur, betul dah ibu ayah. Betul dah semua. Tapi betul belum tentu tepat. Yang betul-betul tepat terjemahnya ikut kehendak kalimah tu, dia adalah sirah mubalaghah. Apa maksud mubalaghah? Berlebih-lebihan. Maka terjemah yang paling tepat adalah terjemah sebagaimana terjemah Haji Nasir, berlaku sangat kufur. Ada tak terjemah lain yang memberi makna bersangatan macam Haji Nasir punya? Ada tak yang lain? Terjemah yang paling cantik tadi terjemah Haji Nasir punya ya. Ibu lain tak ada ya terjemah yang macam tu? Begitu saja ya. Okey, sebenarnya kufur engkar begitulah. Okey, tak apa. Jadi ibu ayah sekarang ni kita belajar. Kafura maksudnya sangat kufur. Sangat engkar. Kalau ada sangat tu lagi bagus. Pasal apa? Pasal kita panggil dia sirah mubalaghah. Mubalaghah ni berlebih-lebih. Okey, ibu ayah. Setakat itu saja ulang kaji ataupun latihan kita insya-Allah. Saya buka ibu ayah ada masa untuk soal saya sikit. Apa-apa doa yang ibu ayah biasa baca tapi nak tahu terjemah dia. Boleh insya-Allah? Sementara saya ada kelapangan sikit ni. Saya ada urusan kejap lagi. Kalau tak ada saya habiskan kuliah. Kalau ada tanya insya-Allah. Saya tunggu ibu ayah, takkan tak ada. Ke ibu tahu makna semua yang ibu baca insya-Allah. Kalau tak tahu tanya. Kalau saya tahu saya komen, saya kongsikan jawapan. Kalau tak tahu saya kata tak tahu. Senang kita. Kalau siapa-siapa nak tanya dengan suara boleh unmute tanya. Tanya dengan suara. Adakah ibu ya? Tak ada ya? Ramai ibu-ibu sini ada? Tak ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, nak tanya Boya hari ni punya pelajaran tengah hari ni petang ni Boya faham ke tadi? Faham ke semua insya-Allah? Dapat faedah tak? Kalau kita petang ni punya ulang kaji, boleh faham insya-Allah? Ibu ayah pastikan kalau siapa yang ada kelapangan, ada boleh tulis ibu ayah ya. Jangan biar macam tu saja. Pertama faham. Alhamdulillah ibu pertama faham ya. Okey, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita punya kefahaman tu berterusan insya-Allah ibu. Istiqamah insya-Allah. Ibu ayah kena ingat yang bagi faham adalah Allah Taala. Bukan saya. Saya ni kita asbab saja, ikhtiar saja. Ibu Rusli, kufur tu tak sebab masdar dan fi'il mudhari'. Okey, fi'il mudhari'nya yakfuru. Baris depan. Kafara mudhari'nya yakfuru. Masdarnya kufran. Kaf fa ra alif, kufran begitu. Masdarnya. Okey, boleh kalau macam tu setakat ini saja kita punya kelas pada petang ni. Saya terpaksa habiskan cepat sikit ada urusan. Boleh Bu ya? Boleh ke berhenti sekarang? Ke ibu-ibu ayah nak saya habiskan sampai pukul 3.30? Pukul 4.30? Boleh, alhamdulillah insya-Allah. Okey Bu, sekali saja minta maaf segala silap-silap saya insya-Allah, kekurangan. Mudah-mudahan Allah Taala beri kefahaman kita kepada kita dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Terima kasih banyak. Minta cepat je masa berlalu ibu ya. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kalau ibu ramai-ramai, terima kasih banyak Ibu Afwan. Sama-sama wa iyyak insya-Allah. Ramai-ramai kita baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.